Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sena. Ini adalah satu video yang berjudul tentang gramatik dalam bahasa Jerman. Saya akan menjelaskan di sini beberapa bagian dari relatif pronomen dalam bahasa Jerman. Ada 4 bentuk relatif pronomen dalam bahasa Jerman. Yang pertama yaitu maskulin, feminim, neutral, dan plural. Dalam bentuk ini ada juga kategori di mana dalam bentuk nominatif maskulin itu der, feminim itu die, neutral itu das, dan plural itu die. Dalam bentuk akusatif, maskulin der berubah menjadi den, feminim die berubah menjadi die, neutral das tetap menjadi das, dan dalam bentuk plural die itu akan berubah menjadi die. Maskulin datif der berubah menjadi dem, feminim datif die berubah menjadi der, neutral datif berubah menjadi dem, dan plural berubah menjadi denen. Dalam bentuk genetif, maskulin der berubah menjadi desen, feminim die berubah menjadi deren, neutral das berubah menjadi desen, plural genetif berubah menjadi deren. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kalimat maskulin dalam bentuk nominatif. Yang pertama yaitu das ist der Mann, der im ersten Stock wohnt, yang artinya itu adalah laki-laki yang tinggal di lantai pertama. Dalam bentuk akusatif, contohnya itu das ist der Mann, den ich gesehen habe, yang artinya itu adalah laki-laki yang saya lihat. Dalam bentuk datif, contohnya das ist der Mann, dem ich das Buch gegeben habe, yang artinya itu adalah laki-laki yang saya berikan buku. Dalam bentuk genetif, contohnya das ist der Mann, dessen Schwester morgen Geburtstag hat, itu adalah laki-laki yang Schwesternya semalam berulang tahun. Dalam bentuk neutral, contohnya dalam kalimat yaitu nominatif, das ist das Kind, das im ersten Stock wohnt, itu adalah anak yang tinggal di lantai pertama. Dalam bentuk akusatif, das ist das Kind, das ich gesehen habe, artinya juga sama pada kalimat kalimat maskulin, tapi di sini kata kerjanya dalam bentuk neutralnya itu das Kind, dalam akusatif tetap menjadi das Kind, dalam bentuk datif tetap juga menjadi dalam bentuk datif das Kind menjadi dem. Oke, contoh selanjutnya yaitu dalam bentuk feminim. Nominatif, contohnya dalam kalimat das ist die Frau, die ersten Stock wohnt, itu adalah perempuan yang tinggal di lantai pertama. Akusatif, contohnya dalam sebuah kalimat yaitu das ist die Frau, die ich gesehen habe, yang artinya itu adalah perempuan yang setelah saya lihat. Dalam bentuk datif, das ist die Frau, der ich das Buch gegeben habe, itu adalah perempuan yang telah saya berikan buku. Dalam bentuk genetif, contohnya itu adalah perempuan yang saudara perempuannya berulang tahun. Oke, itu adalah contoh dalam bentuk feminim. Kemudian saya akan berikan contoh dalam bentuk plural. Plural adalah bentuk jamak dari sebuah kata benda. Nominatif,
Di sini saya ambil contoh dari singular das Kind, yaitu pluralnya yaitu die Kinder. Dalam bentuk nominatif, das ist die Kinder, die müssen Tag wohnen. Die Kinder tetap berubah menjadi die. Dalam bentuk contoh akusatif, das ist die Kinder, die ich gesehen habe. Dalam bentuk datif, contohnya itu adalah anak-anak yang saya telah berikan bukunya. Genetif, das ist die Kinder deren. Di sini saya berikan contoh dalam der Film gefallen. Das ist der Film, der mir gut gefallen hat. Das ist das Mädchen, kann mir helfen. Kecepatannya ya. Oke, saya akan berikan bentuk relatif sätze yang selanjutnya, yaitu apa ditambah preposition demonstratif pronomen. Demonstratif pronomen contohnya, das ist das Kind, was ich dir gezeigt habe. Yang kedua, indefinitive pronomen contohnya ini agak lambat ya, saya buat PPT tidak begitu bagus, tapi saya akan mulai. Das gibt nichts, was ich nichts kann. Yang di sini indefinitive pronomennya yaitu nichts. Yang ketiga yaitu neutral superlatif. Contohnya, das ist das Dummste, was du getan hast. Di sini das Dummste itu adalah neutral superlatifnya. Di dalam bentuk relatif pronomennya kita bisa menggunakan kata was. Kemudian dalam komplement tersat, ich habe die Prüfung bestanden, was mir sehr gefreut hat. Kemudian di sini saya akan berikan contoh dalam bentuk lokal. Lokalnya itu wo, wohin, woher, yang artinya di mana, kemana, dan dari mana. Itu adalah bentuk lokal relatif Satz. Yang pertama saya akan berikan contoh wo. Freiburg, wo ich wohne, ist eine Stadt im Südwesten Deutschland. Freiburg yang tempat saya tinggal itu adalah sebuah kota di bagian barat daya Deutschland. Yang kedua adalah wohin, yang artinya kemana. Paris, wohin im Juli fahre ist nicht weit entfernt, yang artinya Paris yang kemana saya bulan Juli akan pergi itu tidak jauh. Dan selanjutnya, kemudian was mit Präposition, wo Profession. Yang pertama demonstratif pronomen. Di sini saya mengambil contoh si freuen plus Uber. Ini adalah kata benda, kata kerja ditambah dengan preposition. Contohnya, das worüber ich sehr gefreut habe. Itu adalah hal yang saya dimana adalah yang saya senangi. Yang kedua adalah independent pronomen. Yang ketiga neutral superlatif. Di sini ada sich beschäftigen plus mit, yang artinya menyibukkan diri dengan. Das ist das langsamste womit wir diese beschäftigen haben. Itu adalah hal yang paling membosankan yang kita kerjakan. Di sini yang keempat adalah komplement Satz. PPT saya terlalu cepat. Selanjutnya, wenn die lokale Angabe kein Eingabe ist, Profession plus relativ pronomen üblich. Das ist die Firma in die ich gehe. Yang artinya itu adalah sebuah perusahaan yang saya akan pergi. Yang kedua, das ist die Schule in die ich gehe. Juga sama juga. Yang ketiga, das ist das Haus, das ich am Wochenende ziehen. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa exercise, beberapa latihan
yang bisa memperdalam penggunaan kata relatif pronomen dalam kalimat. Yang pertama yaitu meine Freunde aus Berlin sind zu Besuch, worüber ich mich sehr gefreut. Yang kedua, Krebs ist eine Krankheit, woran viele Leute leiden. Lahm ist ein Problem, worunter viele Leute leiden. Er hat mir nichts zum Geburtstag gratuliert, worüber ich mich gewundert habe. Selanjutnya, der Arbeiter macht mir viele Rauchpause, worüber sich sein Vorgesetzter ärgert. Yang kedua, die alte Kirche wird abgerissen, wogegen viele Bürger protestieren. Yang ketiga, das erste Meeting war ein erfolgreich, womit niemand gerechnet hat. Itu adalah sebuah meeting yang berhasil di mana tidak ada yang mengiranya. Das ist das worüber ich mich ärgere, yang artinya itu adalah hal yang saya marahi, yang membuat saya marah. Oke, selanjutnya saya akan beri contoh. Das ist das titik-titik mich ärgert. Di sini kita akan menggunakan kata ärger dengan kalimat was. Karena ada hal di sini, hal yang membuat saya marah dalam kalimat itu tidak jelas, jadi disebutkan das. Karena itu kata relatif pronomennya berubah menjadi was, sama dengan kalimat kedua, ich kenne nicht was ihm gefällt, yang artinya di sini yang menjadi relatif pronomennya itu tidak diketahui, walaupun karena tidak diketahui, karena di sini ich kenne nicht, yang artinya saya tidak tahu apa yang dia sukai. Oke, contoh ketiga, das erste was ich morgens mache ist duschen, yang artinya juga dia tidak tahu apa yang dilakukannya besok. Oke, selanjutnya saya akan beri contoh. Das ist genau titik-titik ich genau sagen wollte. Das ist genau was ich genau sagen wollte. Di sini juga tidak jelas. Di sini kita bisa menggunakan kata relatif Sätze was, karena itu ada hal yang belum tentu bisa, yang satu hal yang pengen dia katakan, yang artinya saya tahu apa yang saya ingin katakan. Kalimat yang kedua yaitu das ist war nicht alles was wir gesprochen haben. Itu tidak semuanya apa yang kita telah bicarakan. Di sini kata relatif pronomen was sangat cocok digunakan karena menyangkut paut dengan nichts alles. Oke, yang ketiga saya bercontoh, das ist etwas titik-titik ich mich auch interessiere. Di sini juga kita bisa menggunakan kata was, yang artinya itu adalah sesuatu yang saya juga tertarik gitu. Ich konnte nicht glauben was danach passiert ist. Saya tidak bisa mempercayai apa yang akan terjadi. Saya tidak bisa mengetahui apa yang bisa terjadi. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh. Das ist etwas titik-titik du dich verlassen kannst. Di sini saya akan bercontoh relatif kata kerja dengan menggunakan preposition. Verlassen itu ditambahkan dalam sebuah kalimat, ditambahkan dengan auf, yang artinya itu adalah sesuatu yang saya bisa tinggalkan. Yang kedua, kan sini mehr daran erinnert was gesehen hat. Yang artinya dia tidak bisa mengingat lagi apa yang telah dia lihat.
Yang ketiga, er hat nichts davon gesprochen bei der Unfall passiert ist. Yang artinya dia tidak menjanjikan itu. Di sini kata relatif pronomen yang cocok adalah was. Dia tidak tahu, dia tidak pernah membicarakan apa yang akan terjadi di kecelakaan itu. Yang keempat, das ist etwas. Kata kerja yang cocok adalah kata kerja relatif pronomen adalah was du nicht verlassen kannst. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh. Der Arzt hat mir das Leben gerettet. Im sehr dankbar bin. Yang kedua, das ist das Dummste. Was wir gesprochen haben. Das ist das Produkt. Was ich interessiert habe. Di sini kata kerja yang pertama itu menggunakan kata relatif pronomen